jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung kembali kuliah kita dalam buku karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada malam ini kita sambung tajuk kita berkaitan hurmatul amwal. Halal haram dalam pendapatan. Jadi insya-Allah hari ini tajuknya lebih spesifik. Bolehkah kita nak kaya? Boleh tak kita nak simpan duit? Boleh tak kita nak dapat keuntungan? Ambil persen. Zaman sekarang ni persen. Kalau zaman saya belajar dulu dipanggil akar. Akar kalau nak beli rumah, saya nak beli rumah ataupun saya nak cari rumah, nak cari rumah sewa, pelajar-pelajar ni akan cari akari. Pejabat akari ni maksudnya pejabat yang tolong uruskan rumah. Sekarang Malaysia pun ada, kan? Dia ambil persen daripada jual beli rumah ataupun sewaan rumah. Boleh tak? Itu semua kita bincang. Jadi macam biasa, sebelum saya mulakan pembacaan, saya akan baca lebih kurang 20 minit. Dan sebelum azan, saya akan buka soalan untuk tuan-tuan perempuan bertanya. Bagi yang nak bertanya, terus boleh bertanya angkat tangan ya. Atau nak WhatsApp, segan nak tanya, orang perempuan ataupun yang sedang live nak bertanya, boleh terus tanya dalam WhatsApp 010-232-6621, 010-232-6621. Nanti insya-Allah sahabat kita itu akan hantar kepada saya. Tuan-tuan perempuan, hurmatul amwal. La haraju 'alal muslim fi an yajma'a minal mal ma sya' ma dama yajma'uhu min hillihi wa yanmihi min wasail masyru'ah. Tidak salah bagi orang Islam untuk mencari rezeki dengan menyimpan kewangan. Mengumpul duit tak salah. Ni dekat kita pun ramai yang bisnes, kan? Buat bisnes, buat tadi pun sembang dengan sahabat kita, orang kita dia buat apa? Dia buat sekolah tadika, kan? Nak dapat keuntungan di sekolah tadika, boleh? Takkanlah buat sekolah pun minta keuntungan, tak boleh. Patut dia tak boleh kata kita buat kerana Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala juga, tapi dunia nak kena tepat. Macam contoh kat Putrajaya ni 99% orang Islam kita bekerja dengan kerajaan. Duduk dekat rumah quarters. Ada yang beli. Jadi bila diorang dah beli, tuan-tuan perempuan, diorang duduk kat Putrajaya, kerja kat Putrajaya. Kalau grade 41 dia ada rumah dia, macam ni rumah dia. Naik 44 dia ada rumah dia. Dia ada dia punya level, ikut dia punya ni lah. Apa dia panggil tu? Grade 1 yang rumah tu. Apa? Bukan loan. Allowance rumah. Allowance rumah, kan? Dia ikut allowance rumah lah. Kalau grade 41, allowance rumah banyak ni. Kalau grade 44 macam ni, Jusasi macam ni, Jusa A macam ni, dia ada grade dia. Jadi adakah salah dia nak ambil semua allowance tu? Tak salah. Kita orang Islam boleh nak ambil duit, nak ambil keuntungan, nak ambil allowance yang disediakan. Imam nak ambil allowance imam, boleh. Tapi ambil dengan cara yang betul. Tak bolehlah jadi imam tapi tak datang pula. Gaji masuk, jadi haram.
Sama juga penjawat awam. Gaji masuk tapi tak kerja, na'udzubillah. Tak datang pejabat, na'udzubillah. Ada lebih teruk lagi, tidur bawah meja. Jawab depan Allah Ta'ala. Tu disebut sini. Tak salah untuk kita menghimpun dan menyimpan duit sebanyak mana mungkin boleh, madama yajma'uhu min hillihi, selagi mana dia mengumpulnya daripada hak dia. Wa yanmihi min wasail masyru'ah, dan dia kembangkan duit tu ikut cara yang betul. Contoh, dia nak labur, katakan haji ada duit 100,000, simpan dalam fixed deposit, rugi. Simpan dalam bank, rugi. Jadi dia buat pelaburan. Boleh lah. Nak melabur ni pula, dia kena tahu sifat melabur tu. Sifat melabur ni qabil lirabah wa qabil lil khasarah. Bila sifat mudarabah ni maksudnya sifat kita melabur, boleh untung boleh rugi. Kalau melabur untungnya, itu dah tak betul dah. Tu akad lain pula. Jadi pelaburan tu kena betul. Jadi dia melabur dapat untung 8%, letak ke SB 8% dapat 7% ke 8%. Alhamdulillah. Boleh tak ambil? Ambil, jangan tak ambil. Tapi kalau dia melabur pada tempat yang salah, macam contoh ada scam, tu kena beringat. Pak Mantelo, macam Pak Mantelo punya tu, itu pelaburan yang tak patuh syariah. Hari ni labur, esok dapat 1,000. Boleh. Tu pelaburan apa tu? Selalunya kalau yang jenis pelaburan yang scam ni, dia mudah je tuan-tuan. Dia janji bintang dan bulan. InsyaAllah ji, kalau masuk 100,000, insyaAllah esok dapat 200,000. Confirm penipu. Tapi dalam keadaan kita duk cakap menipu tu, dah ramai kena tipu. Tadi ada seorang bagi tahu, Ustaz, macam mana dengan duit saya? Telefon pejabat saya buat habis mesyuarat petang di pukul 5.30. Telefon bilik. Saya kata, duit apa ni? Saya labur ni. Gambar ustaz ada, 30,000 saya masuk. Elok. Duduk mana ni? Saya kat Kelantan. Mana kau dapat ni nombor akaun ataupun pelaburan ni? Tak, kami tengok dalam Facebook ada gambar ustaz tengah-tengah, kiri kanan tu Ustaz Haslin dengan seorang lagi ustaz, mana dia sebut tu? Saya kata, nama syarikat apa benda? Dia sebut nama. Saya kata, aku tak pernah berjumpa pun dengan syarikat tu. Jadi macam mana duit saya? Wabillahi taufik. Kalau dah macam tu lah keadaan, wabillahi taufik, kenapa masuk? Lain kali kalau nak masuk, hanya kalau ada gambar saya duduk dalam Facebook dan Instagram rasmi saya, baru masuk. Saya penasihat syariah, boleh. Tapi kalau tak ada, mana ada, saya ada 2-3 je. Itu pun saya tak promo, lampu-lampu, tak ada promo. Kawan nak pergi jumpa orang tu, saya hanya jaga dari sudut syariah dia. Pelaburan betul tak betul, itu je. Tapi nak suruh orang masuk, memang tak. Aku bukan duta dia. Tapi yang macam mana dia pergi masuk 30,000? Ini salah satu daripada yang kena. Sebelum ni banyak dah. Saya buat report polis lebih daripada 2-3 kali kot. Bahkan saya pergi report polis sekali tu, polis tanya, apa yang kami boleh buat? Tanya saya pula lah. Saya kata saya pun tak tahu. Yang penting saya report. Kalau orang kata saya scam, saya ada report ni. Tuan-tuan, tu masalah orang ni. Kita ni nak buat apa-apa kena tanya pakar dulu. Betul tak? Bahkan ramai juga yang tanya dalam IG. Dalam IG dekat dia ada apa? Direct message kan? Personal message. Dia tanya, ustaz, betul ke gambar ni ustaz ada ni? Saya tu saya kata, scam. Jawab macam tu je. Terlalu banyak. Saya baru ni Profesor Dr. Ashraf Hashim, ahli majlis fatwa kebangsaan, dan dia ni pakar ekonomi Islam. Muka dia pun jalan. Tan Sri Daud Bakar pun ada juga. Jangan. Muka-muka ni kena ingat. Dia tak letak muka tu imam. Dia letak muka-muka orang kenal. Jadi orang nampak beli. Dia orang ni dapat 20,000 pun untung dah. Makan 3 bulan. Dia punya target 1 bulan seorang kena tipu. Tu dia punya target. Target menuju neraka. Pelik betul. Jadi kalau nak kembangkan duit, cari tempat yang betul. Tu sebab kita kat Malaysia untung. Kita ada bank negara.
Bank negara dia ada panel syariah, dia ada bahagian syariah dia akan jaga yang patuh syariah. So kalau tuan-tuan nak melabur, tengok dia ada bintang kecil tu, tu pelaburan-pelaburan yang patuh syariah. Bolehlah masuk situ. Macam forex apa semua tu berhati-hatilah. Tadi pun saya tengok dalam IG Zizan Razak, dia rugi $100,000. Dia kata aduh pening, dia kata. Sampai pagi tunggu $100 rugi. Itu biasalah, itu nama pelaburan. Dia boleh rugi. Kalau untung semua, itu baik jual beli. Nak untung, jual. Contoh, beli air ni. Air ni harga RM1.20. Saya jual RM3. Boleh tak? Betul. Boleh. Minum kopi dekat tepi jalan, lain. Minum kopi dekat airport, lain harga dia. Starbucks tu standard kan. Tapi kalau pergi ke airport, ada sikit lain harga. Beza sikit. Naiklah RM1, RM2. Padahal standard kan. Sebab sewa mahal. Makan dekat Putrajaya ni ada kedai tom yum tak? Ada kan? Makan siakap berapa seekor? RM49. Makan dekat tengah laut RM1,000. Standard. Terimalah. Yang kau pergi makan buat apa? Kalau rasa tak ada duit, ambil gambar, keluar lah. Tu cara dia. Baik, wa idza kana fi ba'd al-adyan anna al-ghina la yadkhulu malakut as-samawati hatta yadkhul jabal samul khiyat. Fa inda al-islam qad yakun ni'mal mal as-salih lirajuli salih. Tengok. Dalam agama-agama lain mungkin ada sebahagian ni dia kata jangan kaya. Sebagai contoh, bila jadi Tok Sami, tak boleh kaya. Makan minta derma. Tak. Kita bukan itu. Islam tak pernah suruh kita minta derma. Ustaz-ustaz kena ada duit. Ustaz-ustaz kena bisnes. Tak boleh lah minta derma. Ustaz minta derma, koman lah. Sebab Nabi SAW tak pernah minta sedekah. Nabi tak makan sedekah, Nabi makan hadiah. Tengok, tu akhlak. Tapi kalau dia nak minta derma untuk sekolah, tu lain. Dia nak minta derma untuk masjid, surau, tu lain. Boleh. Tapi kalau minta derma untuk dia, tolonglah bantu saya, tak cukup duit ni, berdakwah selalu, tiap-tiap hari berdakwah, tolonglah saya pula baru kahwin nombor 2, sakit hati dengar. Baru ni jumpa seorang ustaz lah. Saya ni orang tak bukan anti poligami. Saya kalau mampu kahwinlah. Faizal, kau nak kahwin seorang lagi, kahwin apa tak? Kau kahwin dia, insya-Allah kau tak ada dah kat dalam geng Surau Putrajaya. Arwah baik orangnya. Arwah geng Surau Putrajaya. Jumpalah ada seorang. Itu angin saya sikit. Dia ni kita kenal. Jumpa, dia pergi ceramah, dia minta derma untuk sekolah apa semua. Pada masa yang sama, dia kahwin seorang lagi. Saya cakap dia, boleh tak kahwin seorang lagi, tapi dengan syarat kita ada kemampuan. Jangan malukan title ustaz-ustaz ni. Jangan jatuhkan title ulama-ulama, jangan. Ulama-ulama dulu dia kahwin lebih, tapi dia orang seorang yang kaya. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, masa dia meninggal dunia, Abu Hanifah An-Nu'man, masa dia meninggal dunia, ada 500 kasut dan selipar. Meninggal dunia, ni kopiah, ada 500. Sebab Abu Hanifah ada duit, orang kaya. Imam Malik rahimahullah, orang kaya. So tak ada masalah dia nak kahwin ramai pun. Tu pun tak banyak. Tak. Kita tak boleh lah macam tu. Jadi agama lain, kalau dah jadi Tok Sami tu kena minta derma. Pergi ke Siam kan, Thailand, Tok Sami Siam tu minta derma makan. Islam tak macam tu. Islam tak benarkan kita minta derma untuk diri sendiri. Sebab di akhirat kata Nabi SAW akan dibangkitkan, jatuh ni tulang-tulang, apa ni, muka ni jatuh habis, tinggal kulit dengan tulang. Sebab malunya daging tu pada Allah Azza wa Jalla. Apatah lagi kita tu tuan, daging malu. Jadi jangan minta. Tapi kalau orang bagi tak apa. Orang bagi hadiah, ambil. Macam baru ni kita minta sumbangan untuk beli handphone, gadget untuk geng Surau Putrajaya. Ni ni sama Faizal ke ni hang punya yang Faizal punya dapat, yang Putrajaya punya belum dapat lagi, tapi baru ni dapatkan sikit duit. Dia orang minta untuk geng Surau Putrajaya buat live. Tak apa, sila kan. Sebab dia orang ni buat program hidup, benda ni orang tengok pula tu. Geng Surau Putrajaya ni sekali dia buat live, buruk-buruk pun 4,000, 5,000. Okey lah.
Dapatlah pahala kepada orang yang menderma tu. Tu tak ada masalah. Tapi kalau orang nak bagi hadiah, tiba-tiba datang seorang hamba Allah, dia bagi hadiah. Ji, ambil lah hadiah. Benda? iPhone. Ambil lah. Kalau tak nak, saya ada. Haji pula hadiah kat saya. Saya pula tak nak, saya bagi pula hadiah kepada geng Surau Putrajaya. Begitulah seterusnya. Tak ada masalah. Dan tu sebab Nabi SAW sebut, ni'matul malu salih lirrajuli salih. Untunglah duit yang halal yang datang daripada orang yang soleh. So duit tu dia kena daripada orang yang soleh. Ya. Madam al-Islam yuqiru milkiyatul fard al-mashru'ah lil mal. Islam tak pernah melarang, ya, bahkan membenarkan pemilikan harta-harta yang patuh syariah kepada seseorang. Sebab bila harta itu patuh syariah sesuai dengan undang-undang, ia akan membawa kepada akhlak, zu akhlak. Tuan-tuan, bila kita ada duit, kita nak derma pun kita tak berkira. Tak berkira. Bila ada duit, kita nak bagi, tak kisah. Tak kisah. Saya tengok orang-orang yang duit banyak kan, yang jutawan-jutawan kan. Allah, orang datang minta untuk masjid. Cek 1,000 tu biasa. 1,000 tu bagi dia adalah RM10 kita yang kerja awam ni. Tapi kalau bagi dia orang 1,000 tu, Allah, tak ada apalah. Biasa kalau yang luar biasa, RM10,000 ke atas. Tu nak bagi tahu dia orang tu biasa. Sebut juta-juta tu biasa. Tadi saya ada mesyuarat. Hari ni pun tak sebab balik. Mesyuarat 4 hari ni. Tadi sampai pukul 7. 7:05 baru keluar dari UKM. Tak ada tukar baju. Tengah hari tadi mesyuarat dengan CEO sebuah syarikat besar lah. Nak wakaf. Bincang bab wakaf ni. Jadi ada institusi ni, dia perlukan wakaf 5 juta. Dia sebut 5 juta je. Oh, okey. Okeylah, tak banyak. Dia sebut 5 juta tu tak banyak. Itu bila kita ada duit. Kita tak ada duit dengar, Pak 5 juta wabillahi taufik. Tak ada lah. Tak mampu kita tak. Dia 5 juta tu sikit bagi dia. Sebab apa? Sebab dia orang ni ada CSR. Mereka ada tabung dia untuk bantu dan sebagainya. Tengok. Jadi maknanya kena ada duit. Bila ada duit, kita senang nak menderma, bersedekah dan membantu. Tengok hari ni Ustaz Aslin dia bawa jemaah 150 orang. Semua geng saham bawa mak bapak dia. Geng-geng saham ni dia orang dia orang untung banyak. Dia main pandai main saham, rezeki lebih. Jadi dia punya ketua, dia ada ketua. Geng-geng saham dia ada ketua. Ketua dia bagi tahu kata apa? Dia kata, kalau kita nak lebih barakah, duit nak lebih barakah, gunakan duit itu hantar mak bapak pergi Mekah. Kita jarang kita dapat duit bonus apa, kita pergi Mekah, kita bawa isteri kita, mak bapak pergi tak? Ada yang dah bawa tak apalah. Yang tak bawa lagi ni, dia kata okey, yang tak bawa lagi, kalau nak main lagi saham dengan saya untuk akan datang, sila bawa mak bapak dengan keuntungan yang ada. Habis semua pakat bawa mak bapak. Hari ni 150 orang pergi. Nampak tak? Bagi dia orang, tak ada apa. Sebab 150, Allah, setakat mak bapak tu 20,000 habis. Sikit. Sebab dia orang untung 50,000. Ada 30,000 ni. Nampak? Jadi maknanya bila ada duit kita boleh infak. Tu sebabnya Nabi suruh kita cari duit. Dia tak salah kalau kita tak kita nak mengumpul duit. Jadi sekarang ni macam mana pula kalau katakan orang tu nak cari duit dengan mengajar sebagai contoh. Mengajar apa? Tuition. Kena bayar tak tuition? Bayar kan? Anak saya tuition 500, 600. Kalau dulu dengan kakak dia 1,000 tu wajib dah sebulan. English lain, matematik lain, sains lain. Cikgu tu dia mendapat pendapatan daripada mengajar. Saya tak pernah cakap cikgu ikhlaslah cikgu. Tak boleh. Sebab dia juga mencari kerja. Betul tak? Kerja tu perlulah dengan apa? Dengan mengajar. So biar dia minta, dia kerja. Cikgu mengajar part time. Biar. Ada orang kata, ustaz, kan dia dah dapat cikgu, gaji cikgu pagi. Pagi tak cukup bang. Kalau kat KL ni 4,000 tu dia panggil apa? Miskin bandar. Miskin bandar.
Gaji campur laki bini ni baru 4,000, miskin lagi bang. Tak payah nyombong lah. Yang sedap sikit 5,000 ke atas. Itu pun dia orang kata musim-musim PKP ni tak mampu je. Anak sekarang ni tak sekolah. Tadi pun saya cakap anak kat rumah kan, seorang kena COVID dekat sekolah tutup terus. Tak betul lah macam tu. Tu Menteri Kesihatan tegur. Kalau seorang kena COVID, yang dalam kelas dia lah, kan? Kan? Ini satu sekolah tutup, anak saya kat rumah tu. Adik tak sekolah hari ni? Oh tak. Kenapa? Ada seorang kena COVID. Loh, lepas tu satu sekolah cuti. Budak happy je ni duduk rumah. Lepas tu kelas ada, cikgu bagi kelas, bagi tugas. Apa tugas dia? Bagilah. Belajarlah sendiri. Oh letih. Kesian budak-budak. Cikgu pun pening juga. Cikgu nak mikir, nak dia tak bertemu muka ni lain. Budak-budak ni pula bila mengajar online, dia bubuh dengan gambar Mickey Mouse kat depan. Cikgu mengajar lah, budak tidur. Kalau anak aku pijak dia buat macam tu. Saya kalau dia tengah kelas, saya masuk saja tengok. Saya sudah buka video tu. Saya tak suka kalau orang kata apa, budak tu kita mengajar, budak tutup video. Tak ada ke tidak? Cikgu je mengajar bukan main 2 jam. Ailio tak ada lah. Dia tak, budak-budak tak boleh. Kena check dulu. Suruh dia buka. Kadang-kadang pagi-pagi tu saya suruh dia mandi siap-siap. Mandi, pakai elok-elok, duduk depan tu buka video. Beli komputer elok-elok ni bukan suruh tutup video. Main game pandai pula buka. Tu budak-budak zaman sekarang. Tu kena tegas tuan-tuan. Tegur anak-anak. Kesian cikgu-cikgu. Jadi gaji dia pun tak cukup lah. Dia buat part time. Dia buat apa? Dia buat tuition. Bagilah duit. Imam lah mana-mana pun lah. Bagilah allowance elok sikit. Nak suara sedap. Semalam saya pergi sembahyang kat mana Semalam saya ustaz kuliah kat mana? Tak, masa forum dekat Puchong. Dekat Puchong suara sedap betul tu imam. Tu imam suara macam duduk kat Mekah. Allahu Akbar, saya kata sedap budak Terengganu. Saya kata ni kalau hang tak nak aku bawa balik ke kawasan aku budak ni. Gaji bagi elok-elok kata. Kalau tidak budak ni lari rugi. Gaji elok sebab dia nak kahwin. Lepas tu budak tu pula nanti kan dia ada anak kalau kahwin. Jadi maknanya kita bagi dia cukup-cukup. Tak salah kita bagi gaji elok kepada budak-budak kita. Baik. Yang paling penting, jangan sekali-kali kita ini mencuri atau mengambil hak orang lain. Sebab Nabi SAW sebut, la yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Jangan sekali-kali kita mencuri, tambah-tambah ketika kita mencuri, kata Nabi SAW, dia sedang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun kita kena ambil perhatian. Sekarang ni curi yang dia orang kata curi bermaruah, rasuah. Itu curi itu. Mengambil hak orang. Qala Allah Ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Lelaki mencuri, perempuan mencuri, maka potonglah tangan mereka berdua, jazaa'an bima kasaba. Sebab apa? Satu hukuman kepada mereka yang telah melakukan pencurian tersebut. Cantik juga ayat ni. Allah mulakan dengan lelaki, lepas tu baru perempuan. Sebab kebanyakan yang mencuri ni adalah lelaki. Yang mencuri, berompak. Perempuan, Allah mulakan dengan zaniyah. Az-zaniyatu waz-zani. Perempuan dulu. Lepas tu baru lelaki. Sebab kebiasaan yang mengajak kepada maksiat adalah perempuan. Sebab perempuan kalau dia tak tunjukkan aurat dia, kalau perempuan dia larang diri dia daripada disentuh oleh lelaki, dia tidak akan melakukan zina. Orang lelaki tak akan berzina kalau perempuan tak ada. Nampak? Dia salah dua-dua, tapi perempuan memainkan peranan dalam bab zina ni. Sebab kita pesan pakai elok-elok, bila pakai bagi tahu pesan pakai elok-elok, dia akan kata apa? Dia kata ustaz tak ada kedai lain. Haram. Masalahnya zaman dulu ni orang perempuan dia pakai baju kurung, ya. Ni ramai makcik kat belakang. Zaman dulu pakai baju kurung, dia mesti dalam dia pakai kain kan. Kain dalam. Belilah dekat pasar malam lah, dekat supermarket, kain dalam. Sekarang budak tak pakai kain dalam dah.
Faizal tahu? Mana kau tahu? Jarang kan? Dia orang tak belilah pakaian dalam. Saya jumpa ada yang jual dekat Paksen. Dia kata jarang ustaz orang beli kain dalam ustaz. Dia orang nak lining dalam ni mahal. Kalau orang perempuan ni baju kurung, campur lining dia macam 2 baju kurung harga. Betul kan? Tengok aku tahu. Jadi budak-budak kat universiti apa, dia tak ada lining. Dia buatlah kain cotton kosong gitu. Bila kena cahaya lah nampak batang kaki. Haram dah. Tapi bila kita tegur, ustaz panas ustaz. Kalau tak percaya ustaz pakailah. Kita pula disuruh pakai je kain. Aduh. Baik. Jadi sebenarnya semuanya berpunca daripada kita. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dalam satu hadis Nabi SAW pesan, la yahillu lil muslim an ya'khudha 'asan bi ghairi tib nafsi minhu. Kata Nabi SAW, jangan kata kamu ambil barang tau, ambil tongkat orang tanpa izin tuan, tak boleh dah. Itu dah kira dia haram dah. Apatah lagi kita ambil hak orang langsung. Macam buat rumah kan, buat rumah kita ambil lah hak jalan, habis berdosa kita. Kalau rumah banglo macam tu lah, dia akan ambil tanah orang punya tanah. Dia bagi tanah luas, dia ambil buat pagar atas tanah orang. Jawab depan Allah Ta'ala. Kalau orang yang baik, dia akan ke dalam sikit, dia akan kosongkan dalam berapa kaki, 2, 3, 4 kaki untuk laluan orang pergi ke belakang. Kalau ada laluan ke belakang, dia akan bagi laluan. Tapi kalau kita buat macam tu, orang jiran sebelah pula dia ambil tanah tu, dah rapat balik. Tu macam-macam sekarang. Tu sebab dia kita ni kena banyak benda yang kita kena belajar. Ya. Ambil hak orang tu lain. Tu sebabnya Allah Ta'ala dia haramkan kita mengambil hak orang, mal muslim al muslim. Ambil duit orang tanpa hak. Sekarang ni penipuan-penipuan macam-macam sekarang. Dalam Facebook, Instagram, dia orang nak beli apa? Duit lama. Tu janganlah. Duit lama ke apa ke, jangan. Biar kenal dulu syarikat tu syarikat apa, kenal dulu siapa orang tu, baru kita boleh beli. Kalau tidak, kita akan ditipu. Wa'iyyazubillah min zalik. Baik tuan-tuan yang dikasihi sekalian, itu dalam bab kita mengambil hukum hakam yang berkaitan tentang hormatul amwal, dalam bab-bab yang berkaitan dengan duit. InsyaAllah hari ni kita berhenti sampai situ. InsyaAllah saya nak jawab soalan. Untuk akan datang kita akan bincang hukum rasuah. Rasuah ni adakah dibenarkan ataupun tidak? Ada yang kata rasuah ni sebenarnya dia bukan rasuah ustaz, kita membantu. Dia ubah. Ini bukan rasuah ustaz, ini sebenarnya dia panggil apa? Hadiah, sedekah. Dia guna istilah yang ubah. Itu semua tu kita akan bincang insya-Allah pada pertemuan akan datang. Apa sifat rasuah, semua tu akan kita bincang pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik tuan-tuan yang dikasihi sekalian, saya nak buka soalan. Di samping tu saya nak jawab dulu soalan yang masuk ni daripada rakan-rakan kita. Mana tadi? Okey. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum seorang bapa yang menahan anaknya daripada berkahwin dengan lelaki yang baik, sedangkan anak perempuan itu telah pun dewasa dan telah melebihi umur 30? Bapanya meletakkan syarat-syarat yang bukan-bukan, antaranya gaji 10,000 ke atas. Apa pandangan Ustaz? Perlu ke saya sebagai anak ikut arahan bapa yang pelik-pelik itu? Nabi SAW sebut, ini tak pelik memang saya dah jumpa pun. Dia syarat dia, yang ni 10,000 okey lah. Ada seorang tu dia letakkan syarat anak perempuan dia kalau nak kahwin, pertama suami dia tu kena bayarkan kereta BMW yang dia beli dah. Mak dia belikan, bapak dia belikan kereta BMW 5 Series tu. Kita ni bos besar pakai kereta BMW ni. Ni dia belikan untuk anak dia kat universiti. Anak dia ni pakai BMW 5 Series. 5 Series.
Dia orang kaya. Lepas tu disyaratkan, okey, nak kahwin dengan anak dia ni, semua yang anak dia pakai ni mesti diteruskan dan suami kena bayar. Sekarang anak dia dah umur 33 tahun. Tak ada lagi orang nak. Siapa nak? Gila. Tidur, orang kata apa? Tak nyenyak lah kalau dikahwin. Anak nak kahwin. Ni sama juga isu dia ni. Ni bapak pula. Nabi sebut, "Idza ra'aitum man tardawna dinahu fazawwijuh." Nabi kata, kalau katalah kamu ni, orang kata apa? Nampak seorang budak, lelaki atau perempuan yang baik agamanya, kahwinkanlah mereka. Sebab apa suruh kahwin? Sebab nak pastikan yang mereka tak buat zina. Tuan-tuan, jangan main-main bab zina ni. Kawan-kawan saya yang jaga Jabatan Agama Islam, bahagian apa nama? Amar Ma'ruf Nahi Munkar ni kan. Yang berzina ni pakai tudung. Pakai tudung. Kopiah ada. Letak kat tepi kopiah. Kopiah bukan menjadi tak berzina. Cuba Allah sebut, Nabi sebut, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Dia takkan berzina kalau dia berzina masa tu dia beriman. Dia takkan berzina ni. Maknanya masa dia berzina tu dia tak beriman. Dia lupa Allah Taala. Kopiah tak tepi dulu. Jarang dia berzina kopiah atas kepala. Jarang. Tangkap keluar kopiah atas kepala, lupa, tak ada. Selalu kopiah kat tepi. Memang Jabatan Agama macam gitu. Budak perempuan tudung pakai tapi berzina. Kenapa? Na'udzubillah anak-anak kita, tuan-tuan. Itu sebabnya mudahkanlah. Kalau nampak mereka ni dah sampai umur, dah minat nak kahwin, tengok lelaki tu soleh, bekerja, ada duit, sekadar dah boleh bantu bantu anak kita, jaga anak kita, dah kahwinlah. Orang kata, ustaz, dia tak ada rumah lagi, macam mana? Bang, siapa yang kahwin ada rumah ni? Bapak kaya okeylah, kan? Bapak kaya okeylah. Kalau bapak sekadar gaji dekat kementerian grade 44, 48, nak harapkan anak dapat rumah sebiji, kalau anak 7 seorang sebiji, kalau bapak buat macam tu, insya-Allah SPRM jumpa dalam. Mana ada. Saya kahwin dulu sewa je rumah, motor sewa. Tak. Sekarang ada rumah, okeylah. Kan? Cukup lah. Tapi bermula tak ada apa-apa. Motor pun pinjam adik ipar punya motor, pergi belajar. Jadi jangan kita expect orang tu terus kaya. Tak. Semua orang dia akan bermula daripada awal. Susah. Tu nasihat saya kepada bapa-bapa sekalian. Permudahkanlah urusan anak-anak. Takut anak-anak tu terbuat benda yang haram. Ya, Nabi suruh cepatkan, mudahkan urusan mereka. Jadi anak ni dia tanya, perlukah dia ikut arahan bapak dia yang pelik-pelik itu? La ta'ata fi maksiatil khaliq. Kita tak boleh taat kalau benda tu bercanggah dengan syarak. Islam tak pernah letakkan syarak macam tu. Tetapi kita tak bolehlah lawan. Jangan lawan pula. Kita kena berbincang. Wa syawirhum fil amri. Jangan kita lawan tapi berbincang. Bahaya tak ada orang nak kahwin dengan saya. 33 dah ni. Takut nanti kan saya kahwin dengan kawan abah yang pencin sama. Bapak pun mikir juga. Ada seorang saya jumpa, saya tolong, akhirnya kahwin jugalah. Orang kata apa, merge ke orang ni taklah susah sangat, mudah je. Ni pun ramai yang nak kahwin. Ramai je nak. Dia minta tolong cari kan. Kita carikan lah. Ni ada 3 orang, baru hantar resume 2 hari lepas. Siapa minat bolehlah hantar kat saya. Lelaki tu mestilah soleh. Kalau nak kahwin seorang, dia nak kahwin seorang lagi, dia kena dapatkan izin daripada mahkamah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada soalan. Bila masa suami saya tidak adil dalam pemberian nafkah zahir, maksud saya dia lebihkan duit belanja pada madu saya. Boleh tak Ustaz kalau saya ambil senyap-senyap duit suami mengikut keperluan? Sebab Ustaz, hati saya ni geram bila tengok madu saya mewah berbelanja berbanding saya. Saya dah pun minta suami adil tapi dia diam je. Mohon pencerahan ya Ustaz.
Ni suami dia kahwin lebih. Ni satu-satu masalah juga ni. Dia suami kahwin lebih, kahwin seorang lagi, ada 2 orang isteri. Isteri pertama jimat. Bila dia kahwin, selalunya isteri pertama ni sangat jimat sebab dia kahwin lebih susah. Kan? Jimat. Kahwin nombor 2 ni, isteri kedua ni dia dapat tu suami dah macam-macam dah. Ada jawatan macam-macam dah. Gitu. Jadi macam mana ni? Isteri kedua mewah, isteri pertama masih berjimat dan tak dapat pun apa yang isteri kedua dapat. Boleh tak dia ambil senyap-senyap? Dia boleh ambil senyap-senyap sekadar keperluannya saja. Macam mana keperluan? Kalau dia tengok dalam bank ke, dia tengok dari sudut duit keluar suami kepada isteri kedua. Sebagai contoh, isteri kedua tu dapat setiap bulan RM2,000. Dia hanya dapat 500, maka dia boleh ambil 1,500 lagi itu. Berdasarkan hadis Hindun radhiyallahu anha, apabila Abu Sufyan ni sangat kedekut. Dia bukan saja kedekut, dia panggil syahih. Fa inna Abu Sufyan rajulun syahihun. Abu Sufyan ni orang yang sangat kedekut, sampai keluarga pun tak cukup makan. Duit ada, banyak duit. Lah kali jumpa Nabi, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, boleh tak aku ambil sebahagian daripada duit tu untuk anak dan aku dan anak-anak? Nabi kata, khudhi ma yakfiki wa waladiki. Ambillah apa yang cukup untuk kamu dan anak kamu sahaja. Maksudnya jangan ambil lebih, betul lah. So kita tengok, keluar pada isi kedua 2,000, kita ambil 1,500. Kita dapat 500, dia 1,500 tak cukup, boleh ambil 1,500 tu. Tapi bukan semudah itu. Suami dia kira siap-siap untuk tidur. Jadi dia kena ambil lah. Itulah tuan-tuan dan puan, dugaan kalau nak kahwin seorang lagi ni. Ya. Masalahnya ibu bapa yang hantar anak mengaji. Dia kata kalau malam. Usia dia selalu bayar RM400. Tapi nak untuk start di mengajar Quran. Mengajar Quran ni start ada orang tahdir khidmat kepada Allah sampai saat ini. Ya. Tanya Ustaz, macam mana ilmu yang dia bagi? Ialah dia mengajar memang dia mengajar jalan macam ni. Dia sekarang ni dia nak campur di sini ke mau dia. Iyalah. Okey. Menarik soalan Haji ni, berkaitan tentang menggajikan ustaz yang mengajar Quran dengan membayar gaji kepada cikgu yang buat tuition. Dia buat double standard. Apa pandangan Islam kat situ? Kita buka bagi laluan untuk azan. Lepas azan saya jawab sekejap satu soalan. 2 soalan, ada sini 1 soalan lagi. Silakan azan dulu. Ada? Lepas ni tanya. Boleh? Sekejap lagi. Saya jawab ini, lepas tu jawab tu. Siap lagi?
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan dan puan, hukum kita memberi upah ni, Nabi SAW pesan, bagi upah selepas orang buat kerja sebelum kering dia punya peluk. Itu hadis Nabi SAW. Bermakna, apa saja kerja yang kita buat, usaha yang kita buat, boleh diambil upah. Macam student saya, sebab kita sekarang ni nak meramaikan orang dapat kerja. Anak-anak kita ramai tak ada kerja. Saya pula dapat banyak penyelidikan dekat universiti, dapat dana penyelidikan daripada JAKIM, dapat daripada industri luar, dapat daripada NGO. Bila dapat, saya nak buat penyelidikan, saya perlu orang yang tolong cari bahan, yang tolong type, yang tolong susun, yang tolong edit. So, apa salahnya saya bagi 2 orang pelajar, masters ke, PhD ke, yang perlukan duit, saya gajikan ikut grade yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kerajaan letak 1,800 ke 2,200. Budak ni kan belajar. Kita boleh ambil dari duit penyelidikan tu, bagi kepada mereka. Mereka buat semangat, setiap bulan bagi gaji. Habis, saya cari dana lain pula, bagi gaji kat dia orang. Suka dia orang. Samalah juga macam orang mengajar Quran. Kalau mengajar matematik, kita bayar 100, 200 ringgit untuk satu subjek satu bulan. Kenapa Quran disuruhnya lillahi ta'ala? Tu tak betul. Konsep tu salah. Bayar atau tak bayar? Kos minyak, kos masa, kos perjalanan, bayar road tax, semua kena bayar. Tayar kereta kena tukar. Macam mana kita bayar kepada cikgu-cikgu yang mengajar matematik, sejarah, sains, biologi dan macam-macam lagi, bahasa Inggeris, kita boleh bayar. Kenapa tak bayar sama kepada ustaz-ustaz yang mengajar Quran? Sedangkan Nabi sebut al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tak ada subjek yang paling besar dan paling tinggi nilainya adalah Al-Quran. Nak mengajar Quran tak semudah mengajar matematik. Nak kena betulkan makhraj, nak kena sabar dengan perangai. Jadi dua-dua tu ada kelebihannya. Maka bayarlah sama. Itu sebabnya kita kena didik masyarakat kita, kena faham konsep memberi upah kepada yang mengajar. Tadi tu Haji tanya, ada orang dia tak nak bayar kepada ustaz yang mengajar Quran tu. Tak boleh lah. Kalau matematik dia boleh mengajar, bayar, takkan yang tak boleh bayar? Apa bezanya ilmu tu? Kan? Sebab biar kita bayar elok-elok, ikut standard yang telah ditetapkan. Itu bagus. Wallahu a'lam. Jadi, soalan? Saya pernah dengan kerajaan bekerja dengan satu jabatan yang memiliki tender lah. Tender. Ya. Jadi pengalaman saya, kerja saya bukan pegawai. Dia hanya pembantu pemimpin, kalau pengalaman teknikal dia kau aku tak ada panggil tu atau tak ada. Ya. Ikut aku teknik pergi ni kontraktor dia minta program demo lah ni. Bawa ke sana ambil
kamar ini detail bagi dia. Dia kata dia berapa dan yang diminta dan berapa yang saya buat. Kalau keadaan ini kan, pernah satu ketika saya tengah cetak kitab yang nak buat saya orang. Saya sebenarnya buat itu dalam satu dalam tak kau tim lah tu. Dalam keadaan ini, apakah hukum yang dalam perbuatan yang kau tim takkan benda-benda lagi. Okey. Ini dalam bab rasuah. Ni dia termasuk rasuah lah ni. Kau tim ni dalam apa juga keadaan sekalipun itu dipanggil rasuah. Hatta kalau polis saman kita kau tim kat luar, itu rasuah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Sama lah juga macam Haji. Haji buat kerja je. Teknikal. Haji tak tahu apa. Haji hanya uruskan ini. Tiba-tiba orang atas beritahu kata, jangan susah-susah dah kau tim dah. Haji tak ada kaitan kat situ. Haji pun tak ambil apa kan? Ke ada persen? Aku tanya awal-awal. Tak ada persen? Kalau tak ada persen, Haji tak ada kaitan kat situ. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita buat kerja kita je. Yang kau tim tu dia jawab depan Allah Ta'ala. Orang-orang macam ni lah. Kau tim tanah runtuh. Nampak tak? Kau tim rumah retak. Ni kat Putrajaya ni pun ada kan? Flat retak. Malu kita depan Allah Ta'ala. Sama masjid pun sama je. Masjid ke, apa nama surau ke, bangunan ke, masjid sekurang-kurangnya okeylah dia tak tinggi rumah orang. Kita buat pakai duit tu. Sekurang-kurangnya individu tak terasa. Ini rumah. Bayangkan lepas habis waranti, retak sampai atas. Bila cek balik kena buat renovation besar. Jawab depan Allah Ta'ala. Arkitek tu jawab. Sebab apa? Engineer jawab, arkitek tu jawab. Dia akan jawab, tengok kenapa kau tak cek. Dah kau tim, habis. Jawab kau depan Allah Ta'ala. Jadi macam Haji tak ada kaitan. Haji orang atas yang buat, so Haji tak berdosa lah. Tak berdosa. Semua orang yang ambil tu, dah kau tim tu, dia dengar ceramah ni, dia taubat lah. Wallahu a'lam bisawab. Saya cukup sekadar tu. InsyaAllah kita sambung pada bulan depan bab rasuah. Rasuah ni saya akan detailkan lagi sebab banyak isu kat sini. Nanti kita akan tengok dalam keadaan darurat pun dia ada satu hal, keadaan darurat tempat yang memang dia panggil pelincir. Dia ada kisah saya akan kongsi dengan tuan-tuan pada bulan hadapan insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'awat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.